Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, bersama lagi dengan saya Ustaz Taqiyuddin untuk pembelajaran pada kali ini, khususnya pelajar tahun 2 semester 3 College Vocational. Untuk kali ini kita akan mempelajari tajuk yang ke-5.2, merumus kefahaman tentang ajaran sesat secara beradab dan istiqamah. Adik-adik yang dikasihi sekalian, jom bersama-sama Ustaz untuk kita tengok isi pelajaran dari tajuk yang ke-5.2 ini. Baik, sebelum itu marilah sama-sama kita mendatangkan memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi keberkatan dalam pelajaran kita dan diberikan kefahaman insya-Allah. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang dikasihi sekalian, kita akan melihat dahulu standard pembelajaran untuk tajuk kita kali ini. Itu yang pertama, menyatakan maksud ajaran sesat. Yang kedua, menyatakan ciri-ciri ajaran sesat. Yang ketiga, menyatakan contoh-contoh dan ciri-ciri ajaran sesat yang terdapat di Malaysia. Itulah Qadiani, anti hadis, kebatinan, pluralisme agama. Yang keempat, menjelaskan akibat mengamalkan ajaran sesat terhadap individu, masyarakat dan negara. Dan yang kelima, menyatakan langkah-langkah menjauhi ajaran sesat. Baik, pertama kita akan melihat dahulu pengertian ajaran sesat. Apa yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? Ajaran sesat ialah ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang mengamalkan ajaran sesat telah menyeleweng beberapa asas akidah yang membawa kepada terbatalnya iman dan terkeluar daripada agama Islam. Sebab-sebab kemunculan ajaran sesat. Antaranya terdapat individu yang mempunyai kepentingan diri seperti untuk mendapatkan kedudukan, harta dan sebagainya. Terdapat golongan yang ingin melemahkan ajaran Islam dengan memesongkan akidah orang Islam. Ciri-ciri ajaran sesat. Pertama, mencemarkan kesucian Al-Quran dan hadis. Seperti memansuhkan, mengubah, mempertikai atau membuat tafsiran menyeleweng terhadap Al-Quran dan hadis. Contohnya kumpulan bahai
beriktikad bahawa kitab sucinya Al-Bayan memasukkan semua kitab samawi. Yang kedua, mengubah prinsip-prinsip asas dalam akidah Islam. Seperti mendakwa menyatukan semua agama termasuk Islam ke dalam agama baru atau mendakwa semua agama adalah sama sebagaimana ajaran Bahai. Yang ketiga, mendewa-dewakan pemimpin sehingga menganggapnya bersifat maksum sebagai Imam Mahdi, sebagai Nabi, sebagai Tuhan atau jemaah Tuhan sebagaimana ajaran Qadiani. Yang keempat, menolak perkara yang qat'i dalam Islam, seperti menghapuskan jihad sebagaimana ajaran Qadiani dan Bahai. Seterusnya, ciri yang kelima, mengubah bentuk-bentuk ibadah, seperti mengurangkan ibadat puasa kepada 19 hari dan bersolat hanya dengan niat sebagaimana ajaran Bahai. Mengubah konsep dosa dan pahala, seperti memberi kuasa penembusan dosa kepada seseorang seperti ajaran Tariqat Al-Mufarridiyah. Yang ketujuh, mendakwa boleh melakukan perkara-perkara pelik yang bersangkutan dengan perkara-perkara gaib seperti memanggil roh orang yang telah mati, termasuk roh para nabi, wali dan malaikat. Yang ke-8, mendewa-dewakan sesuatu selain daripada Allah, seperti menyeru nama orang-orang yang telah meninggal dunia di dalam doa atau menjampian sebagaimana yang dilakukan oleh bomok atau dukun yang mengamalkan ilmu hitam. Yang ke-9, menolak hadis mutawatir atau hadis secara umum seperti golongan anti hadis. Baik, kita berpindah kepada contoh-contoh dan ciri-ciri ajaran sesat yang terdapat di Malaysia. Yang pertama, ajaran Qadiani. Sejarah ringkas. Pengasasnya ialah Mirza Ghulam Ahmad yang meninggal dunia pada tahun 1908 Masihi. Nama Qadiani ialah sempena tempat lahir pengasasnya di Qadian, iaitu sebuah kampung di daerah Gus Dafur, India. Ajaran ini mula muncul pada tahun 1889 Masihi. Ajaran ini dibawa ke Malaysia oleh Maulana Muhammad Sadiq bin Barakatullah pada tahun 1949. Ciri-ciri kesesatan ajaran Qadiani ini, pertama, beriktikad bahawa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi, Nabi dan jelmaan Krishna, Tuhan mengikut kepercayaan Hindu. Yang kedua, beriktikad bahawa Allah menurunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad sebuah kitab suci yang bernama At-Tadhkirah. Beriktikad bahawa Mirza Ghulam Ahmad memiliki sejuta jenis mukjizat, menghapuskan jihad, mengubah ayat Al-Quran seperti ayat yang ke-6 surah As-Saff, ayat 52 surah Al-Hajj dan ayat pertama surah Al-Qadr. Mendakwa malaikat sebagai panca indera Allah, mengisytiharkan Qadian sebagai tanah suci dan tempat menunaikan haji, mendakwa bahawa Nabi Isa meninggal dunia dan dimakamkan di Srinagar, India. Seterusnya, menghukum kafir selain penganut Qadiani. Baik, demikian ajaran Qadiani. Baik, kita berpindah kepada ajaran yang kedua yang disebutkan sebagai pluralisme agama. Pengenalan ringkas. Fahaman yang menyamaratakan semua agama. Ajaran pluralisme agama yang mengajarkan semua agama sama dan setara. Tak ada yang paling baik dan tak ada yang paling buruk. Ungkapan yang sering kita dengar, semua agama sama. Semuanya mempunyai Tuhan. Semuanya mengajak kepada kebaikan. Semuanya mahukan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Baik, ciri-ciri ajaran ini. Fahaman ini meyakini tiada satu pun agama yang berhak mendakwa agamanya benar dan mutlak kerana semua adalah bersifat relatif, saling berkait. Fahaman ini meyakini tiada satu pun agama yang tinggal untuk menjadi sumber kebenaran. Fahaman ini menganggap bahawa seseorang itu perlu beragama, namun hak beragama adalah hak individu. Berdasarkan itu, tiada siapa pun boleh dididik dan dibimbing dengan mana-mana agama pun. Fahaman ini mengajar hak kebebasan beragama dalam erti kata keluar masuk agama itu hak individu.
Paman ini mengajarkan bahawa semua agama bersifat relatif yang terbuka untuk dikritik, dinilai dan ditinjau kembali. Paman ini menyatakan bahawa semua Tuhan adalah sama. Seterusnya, ajaran sesat yang ketiga, iaitulah golongan anti-hadis. Pengenalan, mereka yang menolak atau meragui hadis atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber kedua syariat Islam selepas Al-Quran. Di Malaysia, golongan anti-hadis dipelopori oleh Kasim Ahmad melalui bukunya Hadis, Satu Penilaian Semula. Ciri-ciri kesesatan, pertama, menolak hadis sebagai sumber akidah dan perundangan Islam. Menolak dua kalimah syahadah. Menolak kepercayaan qada dan qadar. Menghina Al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat Al-Quran. Mendakwa penerimaan selain Al-Quran sebagai hukum Islam adalah syirik. Menolak kemaksuman para Nabi. Menolak syariat salat dan ketetapan fiqh Islam tentang aurat perempuan. Menghina peribadi dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya contoh ajaran sesat yang terakhir iaitulah yang disebutkan sebagai kebatinan atau ajaran taslim. Ciri-ciri kesesatan ajaran taslim beriktikad bahawa diri batin manusia ialah Allah dan diri zahir manusia ialah Nur Muhammad. Beriktikad bahawa alam bersifat qadim. Itulah tiada permulaan. Mentafsir ayat-ayat Al-Quran mengikut hawa nafsu. Mengharuskan penzinaan melalui konsep nikah batin. Menolak kewujudan hari kiamat, syurga dan neraka. Salat secara niat tanpa rukun qawli dan fi'li. Menganggap pengasas, itulah Haji Muhammad Matahari sebagai pemimpin yang maksum. Baik, demikian beberapa contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia, dan masih lagi ada ajaran-ajaran sesat yang lain yang tidak disentuh dalam pelajaran kita pada kali ini. Umpamanya ajaran yang dibawa oleh Ayah Pin, ya, dan lain-lain ajaran sesat, Tuhan Harun dan Nabi Melayu, ya, dan lain-lain ajaran yang dibawa oleh individu yang menganggap bahawa apa yang dibawanya adalah betul. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, sebenarnya kita tengok kesan buruk mengamalkan ajaran sesat. Kesan buruk terhadap individu. Akidah seseorang akan rosak. Orang Muslim yang mempercayai atau beramal dengan ajaran sesat boleh merosakkan akidah. Mereka wajib bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Masa terbuang. Banyak masa terbuang dengan aktiviti yang tidak sihat dan bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti memuja dan melakukan amalan-amalan syirik serta khurafat. Minda seseorang akan tertutup. Pemikiran mereka sering dikongkong oleh pemimpin yang mendakwa mendapat wahyu. Tindakan dan kelakuan mereka menjadi tidak rasional dan fanatik. Sebenarnya kehidupan tidak stabil. Penglibatan dengan ajaran sesat membawa kepada pengabaian tanggungjawab sebagai pelajar, suami, isteri, ibu atau bapa. Baik, kesan buruk terhadap masyarakat, iaitulah keruntuhan institusi kekeluargaan. Keretakan boleh berlaku dalam kalangan ahli keluarga yang menganut ajaran sesat disebabkan perbezaan akidah dan rasa curiga sesama mereka. Kedua, perpaduan tergugat. Sikap fanatik penganut ajaran sesat terhadap kumpulan dan pemimpin mereka menyebabkan mereka tidak menghormati masyarakat sekeliling. Fenomena ini menjejaskan perpaduan dan keharmonian hidup dalam masyarakat. Berlaku keganasan. Kepatuhan membuta tuli kepada pemimpin ajaran sesat memudahkan pengikut dipergunakan untuk melakukan keganasan. Baik, seterusnya kesan buruk terhadap negara. Pertama, negara akan mundur. Penglibatan dalam ajaran sesat menjadikan diri seseorang tidak proaktif dan membuang masa. Perkara itu akan menjejaskan prestasi ekonomi negara yang bergantung kepada sumbangan dan produktiviti individu. Negara tidak stabil. Penglibatan dalam ajaran sesat akan mengancam perpaduan dan keharmonian masyarakat. Ini boleh menggugat kestabilan politik dan ekonomi negara.
Akibatnya, negara terpaksa menghabiskan banyak masa dan perbelanjaan untuk mengekalkan kestabilan negara. Baik, sebenarnya langkah-langkah menangani ajaran sesat. Pertama, melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar melalui proses pembelajaran secara formal atau tidak formal. Kedua, kerjasama dalam penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang secara bersepadu oleh semua pihak. Menyebarkan ajaran Islam yang sebenar. Didedahkan kepada masyarakat melalui pelbagai kaedah seperti media cetak, elektronik, ceramah, seminar, forum, simposium dan sebagainya. Mengadakan program pemulihan akidah. Di Malaysia terdapat beberapa buah pusat pemulihan akidah seperti Pusat Pemulihan Akidah Jelebu Negeri Sembilan dan Pusat Pemulihan Akidah Ulu Yam Selangor. Baik, untuk yang terakhirnya berusaha membenteras ajaran sesat. Masyarakat Islam perlulah sentiasa menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar agar kehidupan masyarakat Islam khususnya terpelihara daripada penyelewengan akidah yang akan mengakibatkan minda tertutup, segala tindakan dan kelakuan menjadi tidak rasional. Dan yang paling parahnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapat rahmah Allah Subhanahu wa taala dan wal iyadu billah, nanti di hari akhirat dimasukkan dalam neraka. Serta segala amal yang dilakukan dalam kehidupan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, demikian tajuk kita pada kali ini, iaitulah ajaran sesat. Mudah-mudahan kita mengenali ciri-ciri ajaran sesat agar kita dapat menghindarkan diri kita daripada terlibat dengan ajaran sesat. Dalam masa yang sama, kita berusaha untuk mempertingkatkan iman kita. Belajar dalam memahami akidah Islam yang sebenar agar kita dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak ke dalam ajaran-ajaran sesat yang disebutkan sebentar tadi. Baik, demikian. Jadi kita tangguhkan pertemuan kita untuk kali ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih atas perhatian anda. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa dan ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.